Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan pada teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat dalam cuaca yang sekejap panas, sekejap sejuk. Apa khabar Bi? Rubidin orang pertama muncul bersama pasangannya. Kita juga dengan Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Azamari LC, Saudara Izzuddin. Apa khabar sahabat? Doa saya agar anda sihat. Begitu juga dengan Puan Rofiah Fia. Apa khabar Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Muhammad Farouk Marikan. Apa khabar saudara ya, Saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan Puan Mira Harun. Waalaikumsalam. Mi Pedu, ini dari Pedu Kedah kot, Cik Mi no. Saudara Syahrul Azam. Terima kasih dari Kota Baru dari Kota Kelantan. Apa khabar saudara Syahrul Azam. Begitu juga dengan menuju alam akhirat. Saudara Yusuf Awang, saudara Aziz Ahmad, saudara Antun. Apa khabar Tun? Begitu juga dengan Hamidah KA, Reno, Hanif Ledang. InsyaAllah saya akan ke Ledang nanti. Saudara ini Ramli Sukardi, Cik Pa Matno. Apa khabar Cik Pa? Semoga sehat walafiat. Saudara Syukur Jamil, saudara AR Zek. Begitu juga saudara Muhammad Qori. Terima kasih saudara Arif Said, saudara Mito Biti, Poya Zek Email. Begitu juga dengan saudara Fakri Sani. Kita adalah warga cinta damai. Betul saudara Fakri Sani, saudara Syaha dari Seremban. Moga Seremban lega lah sikit sepatutnya ya. Saudara Zaidin, saudara Ena Hani, Tuan Eksan Sayuti. Apa khabar tuan? Moga sihat walafiat. Robi sihat ya, alhamdulillah. Doa saya sentiasa untuk B dan pasangannya B. Saudara Salih Omar, saudara Abu Nem, saudara Puan Hasnah Jaafar. Begitu juga dengan saudara Mustafa Kamal, Pok Cham Baharudin dari Shah Alam, saudara Muhammad Harmi dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. Ramai, banyak, laju datangnya saudara. Terima kasih hadir. Yang saya perlukan daripada anda ada like and share dan subscribe. Andainya ada masalah dalam Facebook, pergilah ke Instagram. Sila like and share dan saudara juga boleh ini subscribe dengan Instagram saudara. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan dengan kedudukan COVID-19. Hari ini saudara, hari Rabu 23 Februari 2022, 39 hari saja lagi saudara kita akan menuju hari yang paling kita nantikan, iaitu kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini adalah hari yang ke-707 COVID-19 menyerang bumi kita. Menurut laporan daripada saudara ini Rio daripada Universiti Melaya, katanya bahawa laporan terima daripada Kementerian Kesihatan, semalam jumlah COVID-19 meningkat begitu ketara daripada 25,099 ke angka 27,179. Jumlah yang terkumpul sudah pun mencecah angka 3,273,958 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan cucu saya main dan dari negeri ke negeri saudara, Perlis 299, di Kedah ada peningkatan lagi 2,583, di Pulau Pinang juga turun naik semalam jangkitannya lah 2,601, di Perak juga daripada 465 melonjak ke angka 1,025. Di Selangor masih lagi kekal pada angka 5,000, iaitu 5,568. 2 hari lepas 5,535. Di wilayah Persekutuan terus mencanak daripada 866 kepada 1,355. Putrajaya juga naik daripada 155 kepada 163. Di Negeri Sembilan ada sedikit susut daripada 1,325 kepada 1,157. Sementara itu di Melaka juga nampaknya ada peningkatan daripada 403 semalam naik 611. Di Johor ada sedikit kelegaan daripada 2,697 kepada 2,200 ya saudara.
Begitu juga di Pahang. Pahang masih terus angka ribuan, saudara. 2 hari lepas 1365 dan semalam meningkat kepada 1668. Di Terengganu juga meningkat daripada 607 kepada 782. Di Kelantan, aduhai mek, cek, sains-sains belaka, usahalah supaya mengurangkan keadaannya. Sebab daripada 3 hari lepas, 4 hari lepas 1600, 2 hari lepas 1900 dan semalam 2043. Di Sabah ada sedikit kelegaan daripada 4777 kepada Sabah semalam 4406. Masih tinggi, saudara. Memang masih tinggi. Saya melihat di Sabah masih tinggi, iaitu 4406, yang kedua tertinggi selepas Selangor. Di Labuan juga meningkat daripada 260 pada 277. Begitu juga di Sarawak. Hati-hati warga Sarawak, nampak gayanya sudah ada trend peningkatan daripada 294 kepada 441. Itu gambaran, saudara, peningkatan begitu ketara. Sebab itu kita harus menjaga kesihatan kita. Dan untuk bulan Februari ini, semalam dengan 27,179, artinya bulan Februari 353,657 warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona dalam tempoh sebulan. Terima kasih saudara Rio kerana tidak henti-henti, tidak jemu-jemu menghantar kiriman pada saya. Dah jadi macam kewajipan pula saya tengok. Terima kasihlah saudara Rio, hanya Allah SWT saja yang dapat membalas jasa saudara menghantar kiriman kepada saya setiap hari untuk kita kongsikan bersama. Saudara, itulah kedudukan COVID-19 dan seperti biasa kita masuk segmen e-commerce. Bagi mereka yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 untuk mewawarkan produk saya. Dan dengan dia bolehlah saudara memesan wangian haruman setangi, bakur serta minyak wangi daripada Timur Tengah. Samping itu jangan lupa rendang tok. Produk ibunya nampaklah sibuk sekarang ni menyiapkan order pesanan-pesanan daripada teman-teman yang ingin menikmati nikmatnya rendang tok dan juga bahulu bedal. Bersama dengan Azhar, boleh juga saudara memesan gula O. Gula O ini adalah untuk mereka yang health conscious ataupun untuk nak jaga kesihatan, untuk mengurangkan kalori gula. Sebab gula O tanpa kalori, saudara. Kalau anda tak dapat dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk memesan, untuk mewawarkan produk saya. Serta kalau hubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sibukkan dia dengan dendeng manisnya, saudara. Di sekitar Lembah Kelang, teman-teman yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor yang mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah saudara, saudara boleh berhubung dengan Shauki. Buah-buahannya seperti kiwi, ceri, anggur, limau, apple dan sebagainya. Boleh hubungi Shauki di talian 0123575703. Harga murah dan buah-buahan tersebut sampai ke depan pintu anda. Tentulah bagi saya tak lupa untuk memberi pencerahan tentang Popiah Sira Lady Maria. Ini memang kegemaran saya. Sedap, saudara. Kalau saudara berkesempatan, hubungilah Nizam di talian 0194351203 untuk mendapatkan bekalan Popiah Sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis, mengasyikkan bila makan, saudara. Dan akhir sekali ini produk Puan Ella Zila. Saudara boleh berhubung dengan Ella Zila di talian 0124123767. Ella Zila memasarkan telekung Cinta Fatimah. Di samping itu terdapat juga ini minyak saca inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini adalah sebagai makan tambahan untuk kelegaan bagi mereka yang ada kanser, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. Sehingga hujung bulan ini beli satu dapat satu. Okey saudara, itulah yang sempat saya beri pencerahan tentang kedudukan ataupun produk-produk yang berada dalam pasaran di Amir Hijaz Fan, saudara. Baik saudara, berita duka cita. Permulaan kita berita duka cita, saya baru tadi sebentar tadi menerima perkabaran bahawa balu Allahyarham Mufti Perak, iaitu Harun Hassani,
telah pun kembali ke rahmatullah sekitar jam 2.30 petang tadi di Kinta Medical Center. Puan Sri Zainul Abdul Ghani meninggal dunia hari ini. Anaknya Datuk Ahmad Wafi Rosani berkata ibunya meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan rawatan. Memang ada Allahyarham Bapa Tan Sri Rosani dulu pernah dijangkiti oleh COVID-19, anaknya juga dijangkiti COVID-19 dan tewas. Dan hari ini belum sempat mendapat rawatan. Ini Puan Sri Ainun Abdul Ghani kembali ke rahmatullah petang tadi jam 2.30 petang, dan bersamalah kita berdoa agar roh Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Bersama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk roh, bukan hanya kepada Allahyarhamah, tapi juga pada roh Tan Sri Rosani dan anaknya, Saudara Abdul Hakim Maha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, hidup ini pertengahannya adalah kematian. Saban waktu saya terpaksa melaporkan, saya akan melaporkan apa saja yang sampai ke meja saya. Sebab ruangan ini ruangan informasi, saudara. Dalam kesedihan, tapi hidup perlu diteruskan. Ya, saudara, kalau saudara ada masalah dalam Facebook, sila ke Instagram. Saudara share, saudara ini like, dan juga saudara subscribe. Tak ada kena bayaran apa-apa pun. Sama juga Amir Hijaz Fans di Instagram, saudara. Baik saudara, kita teruskan kehidupan dengan naluri kehidupan ini. Saudara ini ini pendakwah hebat, iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dalam satu ceramahnya, dia pernah menimbulkan persoalan yang elok kita fikirkan bersama. Iaitu katanya, kenapakah tidak ada seorang pun pemain bola sepak membawa telefon bimbit atau handphone mereka masuk ke lapangan ketika bertanding. Dan sebenarnya boleh melanjutkan sebabnya tidak ada kepentingan mereka, kerana waktu saat itu mereka perlu fokus dengan permainan bola sepaknya. Jadi kenapakah soalnya kita perlu membawa handphone ataupun telefon bimbit kita masuk ke rumah Allah? Sebagaimana kadang-kadang ada yang berlaku waktu kita berada di depan Kaabah, bagi mereka yang menunaikan umrah ataupun haji, ataupun kita solat berjemaah, kita bawa kita punya telefon bimbit dan terpasang. Sedangkan itu menimbulkan persoalan permasalahan, kekhusyukan kita hilang. Cuba bandingkan bagaimana kita bermain bola, boleh kita tinggalkan ataupun kita buat apa sajalah. Tapi sedangkan dengan Allah kita sanggup melakukan tindakan yang sebegitu. Jadi soalnya, apakah lapangan bola itu lebih mulia daripada masjid? Atau apakah dengan bermain bola itu perlu kita lebih fokus atau khusyuk daripada kekhusyukan kita saat kita solat? Dan itu belajarlah untuk kita tidak menyibukkan diri dengan telefon bimbit di rumah Allah. Kerana sebenarnya tidak ada urusan yang lebih penting daripada urusan kita dengan Allah. Jagalah adab kita dengan Allah, ya. Sebab kerana Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjid Haram, satu ketika saat beliau mengimamkan solat di depan Kaabah, ada di kalangan makmum telefon bimbitnya berbunyi, lalu muzik. Jadi setelah solat, beliau bangkit sambil menangis. Dia berkata kepada jemaah, saya belum pernah mendengar muzik di rumah Allah ini, tapi hari ini saya mendengar muzik di rumah Allah. Artinya tidak ada penghormatan. Jadi seharusnya kita menghormati. Saya berpesan kepada teman-teman, bila kita masuk saja ke rumah Allah, iaitu di masjid, di surau, di mana-mana saja, bila kita melakukan amal ibadat, tutuplah telefon anda seketika, kerana urusan kita dengan Allah itu lebih penting daripada urusan harian. Semoga saudara mendapat manfaat daripada pencerahan saya ini. Saya mohon maaf kalau ia menyinggung saudara. Baik, kita masuk mutara kata. Kata Cikgu Ibil, kaca yang pecah suaranya akan hilang, tetapi meninggalkan seperihan kaca
yang melukai sesiapa yang menyentuhnya. Jadi begitulah juga dengan perkataan yang melukai hati akan cepat hilang suaranya. Tetapi hati yang terluka itu ia kekal dengan waktu yang lama. Oleh itu saudara, janganlah kita mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Terima kasih Saudara Hibil atas culipan kata-kata mutiara yang begitu berarti saudara. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat, saya tetap akan menyuarakan sehinggalah persoalan ini tuntas saudara. Sampai itu, kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had. Saya harus memberi peringatan saban malam. Mungkin saudara jemu mendengarnya. Saya tidak akan jemu-jemu untuk memperjuangkan permasalahan rakyat saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah persoalan demi persoalan. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, buah pulasan belimbing besi, beli di kerpan penuh seraga. Pemimpin berwawasan, nadi inspirasi. Begitulah harapan sekalian warga. Ya, kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang mempunyai wawasan, yang ada nadi inspirasinya. Katanya lagi, tubuhnya kurus, begitulah Pak Nawab. Menjadi tuan, orangnya pintar. Pemimpin harus bertanggungjawab. Setiap kenyataan bicara dilontar. Jadi sebagai pemimpin, apa yang anda lontarkan kenyataan itu, mesti anda bertanggungjawab atas setiap kenyataan. Jangan bila dah cakap, akhirnya saya tak tahu. Itu letih lah saya. Saya juga semalam tak ada. Hari ini kita menerima kiriman pantun daripada sahabat saya, Saudara Malik. Sebab beliau memang setakat 2 hari ini sibuk. Hari ini boleh pergi ke Seri Menanti, berkongsi pengalaman di Negeri Sembilan dengan warga My Future, My Kampung, My Future, yang untuk menjayakan program model ekonomi komuniti luar bandar. Kita mengharapkan agar pejuang muda ini berjaya dalam usahanya membina lebih ramai anak-anak muda dalam pertanian moden. Saudara, kata Saudara Nordin, lepas menuai penuh jerami, nampak penuh di tepi sawah. Di sebalik sibuk bangunkan ekonomi, letih hilang lihat kejayaan. Mungkin beliau bila dia tengok anak-anak muda yang bertani, tengok hasil dah naik tu, dia kata letihnya hilang. Mendatangkan inspirasi kepadanya. Sebab di sebalik sibuk untuk bangun ekonomi, dia kata letih hilang setelah melihat kejayaan. Katanya lagi, kalau mencari pawang tersohor, bawa petua jarum peniti. Dari Perak sampai ke Johor, model agro pilihan komuniti. Memang pun sekarang ni saya melihat bahawa model-model yang diusahakan oleh Saudara Nordin sudah mencapai benih-benih kejayaan. Tanya Saudara Nordin. Baik saudara, terima kasih pantun Pak Nazil. Terima kasih Saudara Nordin. Kita masuk sedikit culipan dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjuluk Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa, adalah mencari pemimpin masa kini dan akan datang mesti terdiri dari pemimpin yang handal, katanya. Kerana sebagai pemimpin yang handal, imannya teguh, hatinya pukal, satu, budi mulia, banyak beramal, namanya masyhur, tuahnya kekal. Dijadikan pemimpin, maruahnya kental. Pemimpin yang handal, begitulah keadaan saudara. Dijadikan tua, banyaklah kekal, malahan banyaklah bekal. Dijadikan induk, kita takkan menyesal. Dijadikan tiang, ia terpandang. Jadi bila dia jadi tiang, orang tengok tegak berdiri, kukuh, agak saudara. Dijadikan tudung, ia menaung. Sebagai tudung, dia melitupi, menaung kita daripada sinar mentari, daripada basahan hujan dan sebagainya. Itulah sifat pemimpin. Dijadikan teladan, ia sepadan. Dijadikan guru, ianya tahu. Jika dijadikan sahabat, ianya dekat. Dijadikan saudara, ia dipercayai. Memimpin umat hidup selamat, memimpin negeri berlimpah rezeki. Itu pesanan orang tua kalau kita dapat menzahirkan pemimpin yang sedemikian, insya-Allah. Jadi berusahalah kita untuk mencari pemimpin sedemikian.
Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Japa atas kiriman buku sebut pada saya. Baik saudara, saya harus memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tidak akan bertanggungjawab terhadap suntingan yang anda lakukan, begitu juga terhadap sebarang komen yang anda lontarkan, yang anda culitkan dalam ruangan ini. Kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Ya saudara, kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamat lain tidak hanyalah untuk sekadar memberi informasi dan pencerahan. Matlamatnya supaya warga kita dapat memahami, dapat pemikiran kedua. Tidak hanya mendengar saya cakap orang terus terima bulat-bulat. Paling tidak kita ada perbezaan pandangan dan pendapat. Dan prinsip saya ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu kena jelas saudara. Jangan saudara ingat bahawa apa yang saya cakap tu saudara kena percaya 100%. Tak semestinya begitu. Kita prinsipnya we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kerana matlamatnya adalah untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu. Dan saya amat mengharapkan bila saudara berhujah dan sebagainya, gunalah bahasa yang baik, yang menggambarkan kita warga cinta damai yang amat mengharapkan hadirnya suasana yang harmonis. Ingat saudara ya. Dan sebagai informasi pertama, saya menerima peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Saudara, Jabatan Kaji Cuaca telah pun mengeluarkan amaran awal pagi tadi bahawa angin kencang dan laut bergelora dijangka berlaku di kawasan perairan Johor Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah Barat, dan di mana laut bergelora daripada hari ini sehingga 28 Februari dan tak sesuai untuk bot-bot kecil ke laut, kena berbahaya kerana ombak yang ada yang berlaku ekoran daripada angin kencang dan yang bergelora itu, tinggi ombaknya lah 3.5 meter. Amat berbahaya kepada bot kecil ataupun bot-bot rekreasi dan juga jenis sukan laut. Kerana angin yang bertiup nanti adalah pada 40 ke 50 km sejam. Begitu juga amaran ribuan petir serta hujan lebat beserta angin kencang dijangka melewati kawasan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat dan Sabah Timur. Oleh itu saudara berhati-hati sentiasa memerhati dan juga mendengar apa yang disarankan oleh pihak berwajib. Ikutlah apa-apa arahan demi keselamatan diri anda dan keluarga anda. Saudara, alhamdulillah saya juga menerima kiriman bahawa kabarnya katanya, dan ini belum disahkan oleh Kementerian Kesihatan, bahawa penawar kepada COVID-19 katanya ditemui di Vietnam. Tapi ini bukan satu kesahihan daripada Kementerian Kesihatan, cuma saya dapat culipan. Bolehlah kita cuba-cuba. Jadi mereka yang mungkin dapat jangkitan awal tahap 1 ni, katanya yang boleh membunuh virus COVID-19 ataupun menghilangkan virus COVID-19 dari tubuh kita, iaitu waktu malam kita minum teh panas dicampur dengan perhan air limau, lemon, kerana ia dapat segera membunuh kuman itu. Katanya, saya tak tahu, ini yang diamalkan oleh warga Vietnam, kerana hingga saat ini memang tiada laporan kematian di Vietnam. Apa salahnya kita amalkan saudara? Selain itu kita amalkan batu sauda, sumek. Jadi malam-malam nak tidur tu ambil perhan air limau ataupun lemon bersama dengan madu. Sebelum kita tidur minum. Itu untuk kebaikan diri. Dan badan saudara juga langsing. Tak adalah gemuk gedompol saudara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Perak serta Esko Kerajaan Negeri Perak, Datuk Syarul. Kerana subuh tadi saya telah pun menghantar kiriman video yang tular berhubung tentang keluhan ibu muda Dewi Yana Muhammad. Bagaimana ibunya ini yang itu Puan Salamah Hamid terlantar kerana sakit angin ahma. Kerana katanya setahun lamanya dia menunggu bantuan. Memanglah dia dulu asalnya di Kuala Lumpur. Mungkin masa di Kuala Lumpur dia dapat bantuan, tetapi bila sampai pindah ke Tok Intan, maka dia menanti selama setahun. Tak dapat. Bila saya dengar daripada culipan itu, saya terpanggil. Saya kata, kalau inilah keadaannya, eloklah saya hantar terus pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar.
Dan juga Exco Kerajaan, saya tulis tu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tolong tengokkan keadaan begini. Kita rakyat Perak, elok-elok lah Yop. Jadi nampak gayanya, Alhamdulillah. Saya ingat lebih kurang dalam 1 jam, saya dapat respon daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia kata, sedang saya uruskan untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan Datuk Syarul, iaitu Exco. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan di Bagan Datuk, saudara. Dan dia juga respon mengatakan bahawa pasti akan diuruskan. Alhamdulillah. Dan hari ini terdapatlah dalam video short dan media sosial berita bagaimana ini Exco Kerajaan, Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin, Wan Nordin telah turun ke lapangan bertemu dengan ibu muda tersebut. Jadi katanya bahawa mungkinlah dia tidak mau menyalahkan sesiapa, mungkin sistem pendaftaran nama dan sebagainya ada mengalami masalah. Dan Alhamdulillah bahawa pihaknya telah pun mengusahakan untuk mendapatkan ibu muda tersebut troli, kereta sorong untuk dia membolehkan dia berniaga burger. Sebab dia kata dia buat berniaga pun tak dapat pendapat banyak mana, ibu dia terlantar sakit, perlukan susu dan juga pampers. Saya ambil tape itu, terus saya kirim kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Alhamdulillah. Sebab itu saya katakan saudara, kalau saudara ada masalah dan sebagainya, bila saya kirim tu, bukan seperti saya menyelesaikan, saya cuma menyampaikan. Matlamat kita lain tak ada saudara, saya harus menyuarakan suara rakyat. Tapi kalau tak ada respon, kita balonlah saudara, kan? Alhamdulillah. Bila saya nampak immediately, within 1 hour, dalam tempoh 1 jam, Yang Amat Berhormat Menteri Besar terus respon. Dia kata sedang dan akan diuruskan, pasti akan diselesaikan. Dan terbukti tadi, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin, Wan Nordin, selaku Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat NGO Perak, beliau turun ke rumah Puan Dewana berserta dengan bantuan dan menjaminkan bahawa Puan Dewana akan diberi peruntukan bantuan sejumlah RM500 sebulan mulai bulan hadapan. Tapi tadi waktu hadir tadi, dia datang bersama juga dengan derma yang dihulurkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Datuk Syarul dan beliau sendiri. Alhamdulillah. Jadi bila saya tengok benda begitu, di sinilah saya teringat bagaimana keluhan yang dilakukan oleh Puan Dewana itu seolah-olah teringat saya kisah zaman Omar Al-Khattab. Bila ada seorang ibu muda, dia maki Omar Al-Khattab, dia kata dia tak tahu ke aku tengah miskin, tak ada benda nak makan. Akhirnya dia tak tahu yang dia cakap waktu itu lah dengan Omar Al-Khattab. Jadi Saidina Omar Al-Khattab terus pergi ke Batu Mawar, dia pecahkan store tu, dia ambil gandum, dia pikul sendiri, dia bawa ke rumah ibu-ibu yang miskin itu. Jadi pegawai-pegawai dia kata, "Ya Amirul Mukminin, biarlah aku bawa." Dia kata, "Kamu tidak mampu memikul dosa yang aku pikul. Kerana kelalaian aku, rakyat aku miskin." Jadi bila saudara Dato' Syarani respon benda begini, saya teringat. Inilah sifat ciri-ciri yang kita harapkan. Bukan, tapi kita tak boleh nak salahkan kerajaan dan pimpinan kerajaan saja, kerana beliau pun tidak ada maklumat. Kalau ada maklumat, tentulah beliau akan bertindak. Jadi saudara, jangan kita menyalahkan orang kalau mereka tidak tahu. Tapi bila tadi mengikut Exco Wanita dan Dr. Wan Nur Ashikin, bahawa dia kata sistem tu ada sedikit permasalahan. Bagaimanapun itu bukan alasannya. Dan kita amat mengharapkan setiap permasalahan rakyat ditangani. Inilah baru namanya kerajaan yang menangani prihatin dengan masalah rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Terima kasih Datuk Syarul. Gitulah saudara-saudara. Kerana kita mahukan pemimpin yang berjiwa rakyat. Ya saudara? Dan hari ini juga saya tengok tular dalam media sosial, orang mula mempertikaikan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa untuk mengambil vaksin ini tidak diwajibkan. Bahawa katanya kerajaan tidak memaksa rakyat mengambil dos penggalak ataupun untuk kanak-kanak. Ya ini saya nampak seperti satu tamparan yang hebat pada Khalid Jamaluddin. So you tahu-tahulah sendiri, Perdana Menteri pun nampak tak setuju. Khairi kena ingat bahawa Yang Amat Perdana Menteri dulu, beliau adalah merupakan menteri yang dipertanggungjawab menjaga hal ehwal COVID-19. Setiap hari beliau membuat pengumuman. Jangan suruh lupa. Sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, dia akan muncul dekat TV, beritahu gambaran apa yang berlaku, ada itu dan ini. Dan hari ini beliau menjelaskan. Tapi persoalan ini bagi saya lah, elok-eloklah, pandailah cari exit clause. Kalau rakyat dah fed up sebenarnya.
Rakyat semakin bosan dengan tindak-tindakan ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan. Kadang-kadang seolah cara dia bercakap tu agak sombong, bukan menyantuni rakyat. Warga Melayu, orang bangsa Malaysia ni, warga Malaysia, dia penuh dengan sopan santun. Dia bukan dengan paksaan. Rakyat tidak boleh menerima paksaan. Kalau cerita saya rayu, ini keadaannya, dan seandainya berlaku alahan atau kesan sampingan, insya-Allah kerajaan akan memikirkan bagaimana nak membantu. Jadi bukan memaksa. Jadi bila dipaksa, kalau tak ambil nanti kena hukuman, kena denda dan sebagainya. Jadi mereka dalam keterpaksaan. Bila rakyat dalam keterpaksaan, terpaksa mengambil vaksin, dia mereka tidak, ini yang katakan izin dalam paksa. Jika itu berlaku, tentu orang marah. Alhamdulillah, ya awak Perdana Menteri telah pun menyantuni bahawa kata bagi saya lah, maksud yang awak Perdana Menteri bukan itu caranya. Sebab itu kerajaan tak memaksa, tapi eloklah digalakkan. Itu caranya. Jangan tunjuk keakiran kamu, jangan tunjuk kesombongan kamu. Mentang-mentang kamu menteri, kamu harapkan semua 32 juta rakyat Malaysia kena ikut cakap kamu. Sorry lah brother. Kita ni rakyat Malaysia ni penuh dengan santunan. Kita tahu ada Tuan Madinah, ada caranya. Kalau nak sangat-sangat, kalau benar untuk mengambil vaksin itu baik untuk rakyat, cakap dengan baik. Bukan tak ambil, kena denda. Ingatkan dulu dia kata, kalau dia ini saya akan menyusahkan rakyat, ada kenyataan dalam media. Saya pun terkejut. This is not the way. Benar, kamu belajar kat London, itu budaya kamu. Tapi saya ingat di England pun orang tak cakap macam tu. Menteri-menterinya pun ada sopannya. Jadi saya haraplah apabila Yang Amat Perdana Menteri telah menyantuni persoalan tersebut, maka Tahiri belajar-belajarlah untuk bercakap dengan penuh Tuan Madinah. Ini jawatan Azli Nordin. Semua Menteri UMNO, semua pegang jawatan rasi UMNO letak jawatan. Kenapa pula ni? Sebab itu saya kata, yang kita harapkan, rakyat amat mengharapkan agar Menteri Kesihatan mencari ubat. Macam saya awal-awal tadi saya bagi tahu, macam di Vietnam, dia bagi tahu tular, bagaimana rakyat dia mengamalkan minum air lemon. Tapi benda ini tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan, oleh pakar perubatan. Ini sebagai antara caranya. Dan kita juga ada juga ubat tradisional, kita ada habatus sauda, kita ada sumek, macam-macam lah kita boleh cari. Tapi jangan kita menyanggah usaha rakyat. Bentuklah budaya yang appealing, yang bukannya mengarahkan. Kamu jangan ingat kamu sebagai Menteri Kesihatan kamu dah besar. Orang cakap sikit kamu nak saman. Ini masalahnya. Kalau kamu cakap dengan baik, saya selaku Menteri Kesihatan, menurut pakar-pakar perubatan, elok kita pakai vaksin ini. Dan seandainya berlaku alahan dan sebagainya, sila tampil ke hadapan. Barulah rakyat suka hati dengan rela. Bukan kamu main paksa, jadi orang benci. Akhirnya orang benci pada pimpinan negara. Saya terima kasihlah pada Yang Amat Perdana Menteri kerana kali ini beliau betul-betul menyanggah cara Khairi ni tak betul. Itulah yang saya katakan, kadang-kadang nak jadi menteri ini bukan artinya kamu betul segala-galanya. Zaman sekarang ni adalah berita di hujung jari saya. Dan hari ini saya amat bersyukur. Akhirnya, saya sebenarnya dah lama, saya ingat dah 5-6 malam saya tidak menyantun pun masalah ni, permasalahan saya pun tak bedal pun lebay-lebay ni. Tapi bila hari ini, apabila Mursyidul Ampas, itu Datuk Hashim Jassin, dia menyeru agar kepimpinan Parti UMNO dan PAS supaya berhenti menyerang sama sendiri pada menjelang pilihan raya negeri Johor. Ini satu kenyataan yang baik daripada seorang Mursyidul Am. Dan bagi saya begitulah caranya. Jangan kita izinkan mereka saling serang menyerang. Orang ni kata begitu, orang ni kata begini. Tak ke mana pun. Bila kita sama-sama umat Islam bergaduh sama sendiri, orang lain yang untung. Saya ucapkan terima kasih pada Datuk Hashim Jassin. Sebab beliau berharap sebagai semangat, katanya, ini yang saya seronok dengar ni. Beliau berharap supaya semangat muafakat nasional yang terbina sebelum ini dapat dipertahankan. Kalaupun muafakat nasional tidak dapat dipertahankan, tapi semangatnya, budaya muafakat nasionalnya dapat dipertahankan. Itu di mana kita peringkat akar umbi, rakyat sama rakyat tidaklah saling maki-memaki. Sebab itu saya mengambil keputusan dulu, saya jarang nak sentuh masalah lebay-lebay ni. Tapi mereka memulakan. Itu masalahnya. Mereka kata UMNO begitu, kata begini. Tapi katanya, nampaknya dia kata pertembungan 3 penjuru tidak dapat dielakkan. Beliau jelas, dia faham.
bahawa pertembungan tiga penjuru tidak dapat dielakkan, iaitu antara UMNO dengan Perikatan Barisan Nasional, dengan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dia menyedari, tapi dia mengharapkan agar budaya ataupun pemufakatan yang pernah kita santun ketika dulu itu jangan dilupakan. Jadi tak perlulah serang menyerang. Sebab itu saya katakan, dalam kempen pilihan raya di Johor kali ini, yang rakyat nak tahu apa perancangan kamu. Bukan membelasah peribadi. Saya cukup tak senang dalam keadaan begitu. Sebab itu akhirnya hari ini, saudara, saya melihat banyak catatan dan juga gambar-gambar yang di-share yang hantar pada saya tentang warga akan umbi PAS. Mereka sebenarnya tidak menerima Perikatan Nasional. Mereka menolak sama sekali. Macam di Muar. Di Muar terdapat banyak poster dan kerentang yang mahukan, kata mereka hanya mahukan Muafakat Nasional. Mereka tidak mahu Perikatan Nasional. Malahan ada kenyataan dia kata warga Johor 99% hanya akan bekerja jika pertandingan kali ini antara Muafakat Nasional dan parti-parti yang lain. Kalau untuk bekerja bagi pihak Perikatan Nasional, mereka kata mereka tak mahu. Itu gambaran, saudara. Jangan salahkan saya. Saya dapat gambarannya. Jadi saya haraplah pimpinan di atas faham. Saudara, ini keadaan yang di mana akar umbi amat mengharapkan penyatuan bangsa kita. Bukan hanya bercakap saja, saudara. Dan hari ini warga Johor sudah pun bertanya. Kerana segala-galanya, kita masuk ini segmen politik ni, saudara. Ini warga Johor dah bertanya. Dah ramai persoalan yang timbul. Segala-gala hari ini adalah di ujung jari, saudara. Telefon kita ni, saudara, sekejap saja. Split second segala-galanya boleh dapat. Saudara. Dan antara persoalan yang diutarakan, saya ada penjelasan tu. Kalau ada kesempatan saya akan ulah nanti. Kalau tak sempat nanti, mungkin waktu yang lain. Persoalan pertama, warga Johor nak tanya, benarkah terdapat sejumlah 21,600 hektar tanah bernilai 320 juta akhirnya tergadai kepada Public Utilities Board PUB Singapura. Persoalan juga mereka ingin bertanya, sejauh mana benarnya Cahaya Baru Development Berhad, itu sebuah syarikat dari luar negeri yang memanfaatkan peneroka Felda Cahaya Baru. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin pergi ke kawasan Felda mengatakan nak membela nasib warga Felda dan sebagainya, saya senyum. Sebab peneroka Felda Cahaya Baru, akhirnya mereka kehilangan tanah. Mereka hidup dalam keadaan kembali susah. Matlamat almarhum Tun Razak mewujudkan Felda ini adalah supaya memberi tanah kepada warga yang tidak mempunyai hak tanah. Tapi dengan adanya syarikat katanya Cahaya Baru Development Berhad, yang konon nak buat projek perumahan dan sebagainya, tergendala. Dan mereka juga warga Johor ini pasti menzahirkan kekesalan. Banyak orang tak sedar. Saya ingatkan di Johor masih lagi pada hari Jumaat itu cuti umum. Rupanya tidaklah sekarang. Cuti umum tidak lagi di Johor tidak lagi pada hari Jumaat, itu hari Ahad. Jadi kebanggaan yang selama ini PAS, warga PAS mengatakan kita bersama Islam. Kerana di Kelantan, Terengganu masih lagi cuti umumnya pada hari Jumaat. Tapi zaman siapa? Ini zaman Tan Sri Muhyiddin. Pulanglah mereka nak bersama. Kemudian ada bertanya, benarkah projek JB Waterfront City? Kabarnya JB Waterfront City mengalami kerugian 6.3 bilion. Duit siapa? Duit warga Johor. Dan akhirnya siapa harus bertanggungjawab bila amanah saham Johor akhirnya lebur dengan kerugian 500 juta. Amanah saham Johor ini adalah saham-saham yang ditawarkan kepada rakyat Johor. Kesian mereka, terpedaya. Ini berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu bila beliau turun mengatakan dia nak bela, nak jadi penasihat ekonomi, saya senyum saja. Senyum kambing lah, saudara. Sementara tu kita lupakan sekejap sebab saya tengok ada berita daripada Amerika ni agak menarik juga, saudara. Ini tentang proceeding di Brooklyn Court di New York. Semalam katanya Tim Lesnar ini penyamun antarabangsa yang bersekongkol dengan Jolo. Saudara, dia dalam pembicaraan kes YDB di Amerika, dia memberi keterangan yang amat memeranjatkan kita. Sebab dia kata pengakuan dia bahawa adanya keterlibatan suami kepada mantan Gubernur Bank Negara, itu Zeti Akhtiar. Banyaklah dia punya kenyataan-kenyataan itu, saya nak sebut benda itu sebab masih lagi di mahkamah. Tapi saya terkejut.
Bahawa kini di samping kita pihak Kementerian pihak ini SPRM, pihak polis mengadakan siasatan berhubung akaun dia yang ada di Singapura, tapi bila di Amerika timbul nama itu, saya kata saya geleng kepala. Benarlah bahawa adanya konspirasi dalam isu 1MDB ini. Kerana dia menceritakan bagaimana dia pun rasa heran, dia kata bank negara boleh meluluskan transaksi $1 bilion. Bukan 1 juta saja, $1 bilion. $1 bilion lebih kurang 4 bilion lebih. Wang itu boleh lepas begitu saja, within a night. Satu malam saya boleh lulus. Selalunya benda ini tiada kelulusan daripada negara selain tidak diperhalus satu persatu. Ini dia menedahkan. It had been done because dia kata the husband of the governor ZT of bank negara had made that happen. Jadi artinya ada hubungan keluarga. Jadi nampak agaknya perlu siasatan lanjut berhubung dengan keterlibatan governor bank negara. Sebab dari saya tak adil lah. Selama ini sebab saya tidak mahu bercakap apa yang sedang dibahaskan ataupun dibincangkan di mahkamah. Itu boleh membuatkan contempt of court. Tapi bila ada kenyataan begitu, kita boleh baca itu. Kita tak boleh tokok tambah. Jangan kita menokok tambah saya contempt of court. Saya nak pesan pada teman-teman, kalau saudara menulis apa semua tu, jangan kita tokoh hukum boleh membuat contempt of court. Sebab itu saya lihat saya tidak ada menyantuni sebarang perbicaraan. Ada juga kawan-kawan bertanya kenapa tak ulas. Mana boleh ulas mahkamah saya. Dan bila Tim Lesnar ni, satu lagi dia mengaku pula dia wang daripada 1MDB ni dia boleh beli sebuah rumah di London untuk bekas kekasih dia. Jadi saya tak sebut nama lah, itu terpulang nantilah. Kekasih dia orang Melayu, wanita Melayu yang terlibat dalam dunia media sosial. Saudara, jumlah nilai harga rumah sebut adalah $10 juta, iaitu lebih kurang 40 juta. Nauzubillah minaz zalik. Banyaknya duit budak ni, mangkuk ni. Dan orang Melayu kita ni bersekongkol sebab kerana katanya bahawa wanita tersebut mengugut akan mendedahkan segala-galanya kalau dia tidak membeli rumah untuknya di kota London. Berselerat dah sekarang ni saudara. Berselerat. Saya nampak sedikit. Sebab itu dari dulu kita katakan sebaik-baiknya janganlah hanya Datuk Syed Najib seorang saya turun naik mahkamah. Saya bukan nak membela Datuk Syed Najib, tidak. Tapi perlu dibawa ZT, kena bawa siapa sajalah nama yang terkait. Termasuklah Jolo. Bukan tak boleh tangkap, bukan tak boleh bawa balik. Kenapa seolah disembunyikan? Ini permasalahannya. Saya tak mau mengulas. Tapi saya melihat soal kepincangan dari saksi-saksi yang dikemukakan. Itulah masalahnya. Apakah ianya ada kaitan dengan orang-orang yang dulu dia in the power, within the corridor of power. Kalau ini berlaku, bagi saya satu benda yang amat malang. Saya tak mahu mengulas sejauh mana apa yang ditulis oleh laporan-laporan media itu kadang-kadang dia banyak berunsur fitnah. Sebab itu saya rasa elok kita tak usah ulas, kita dengar, kita tunggu perkembangan lanjut daripada Amerika. Cuma yang menggemparkan bila Tim Lesnar daripada Goldman Sachs ni dia mengaku, dan dia ni telah pun mengaku bersalah dan memulangkan sebahagian dari wang itu ke Singapura dan kepada kerajaan kita ni. Dan bila Amerika, bila dia tekan lagi, dia mengaku beli rumah lah hasil duit tu, adanya penglibatan. Allahu Akbar. Cuma hari ini saudara, ini satu hal lagi ni. Saya pening lah diorang tua ni. Saya dah pesan dah. Saya kata berhentilah masuk politik. Tuhan dah panjangkan usia kamu. Santunilah waktu kamu ini bersama dengan keluarga. Tinggalkan dunia politik ini. Dunia politik ini, bila kamu masuk, nanti kamu akan dicerca. Kamu akan dimaki hamun. Ini bukan dunia anda lagi. Sebab usia anda dah lebih, hampir 100 tahun. Jadi saya mendengar kenyataan-kenyataan Tun Dr. Mahathir, saya hairan kenapa selepas dia bangkit daripada masalah kesihatan, sembuh, terus masuk politik. Lepas tu hari ini membuat kenyataan supaya rakyat menyokong Parti Pejuang. Untuk apa? Tak ada keperluan. Saya tengok Tun Dr. Mahathir telah mendedahkan, kononnya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga pernah datang menemuinya untuk berbaik-baik. Saya kata, apa hal orang tua ni? From all the blues, tiba-tiba mula mungkit. Jadi sebagai pengurusi Parti Pejuang, dia berkata Ahmad Zahid hadir menemuinya bersama-sama beberapa orang lagi sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7.
Saudara dengar baik-baik kenyataan saya ni. Dia katanya Ahmad Zahid datang bertemu saya untuk berbaik-baik, memandangkan ketika itu kemungkinan saya akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu selepas pilihan raya umum yang ke-14. Bekas Perdana Menteri juga mendedahkan bahawa Datuk Ahmad Zahid cuba menghapuskan kes tuduhan di mahkamah ketika Barisan Nasional kembali berkuasa, iaitu ketika Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri. Bila dia kata saya dengar bahawa dia cuba nak hapuskan tindakan terhadapnya melalui mahkamah, bila juga mahu siasatan terhadapnya dihentikan. Jadi sebelum itu Tan Sri Muhyiddin juga mendedahkan benda yang sama. Katanya Zahid datang ke rumahnya, bawa satu beg berisi dokumen kes mahkamah dan berbincang mana kes mahkamah yang dihadapi. Yang akhirnya Datuk Zahid, okey kita buat sumpah lanat, tak berani pula. Ini keadaan saja. Jadi saudara, setelah tersebar video tersebut, dengar betul saudara, Dr. Mahathir menyerang Presiden UMNO. Akhirnya hari ini beliau diserang tu. Saya tengok. Of course, bila cakap pada saya, bila kena sentuh Presiden kita, kalau benda tak betul, kita harus mempertahankan. Bukan kerana kita menyokong babi buta, tidak saudara. Tapi cara Dr. Mahathir buat benda tak betul. Dia menyerang Presiden UMNO. Dia kata setelah saya menghayati setiap ungkapan katanya, ternyata banyak perkara yang saya rasa sukar untuk kita percaya. Menurut Mahathir, dia jelas menyebut Presiden UMNO Zahid datang berjumpa dengannya untuk berbaik-baik kerana percaya dia akan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Dan kononnya mahu membincangkan kes Zahid untuk digugurkan. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, pertemuan tersebut seolah-olah berlaku sebelum Mahathir mengangkat sumpah, sebelum dia jadi Perdana Menteri. Ini keadaan saudara. Namun rekod yang kita nampak, yang saya ada, bukan saya tak ada rekod saudara, kita pun simpan juga rekod-rekod ni semua. Rekod pertemuan antara Zahid dan Mahathir bukan yang hari ni semua orang dah tahu. Ia bukan rahsia umum lagi saudara. Semua orang tahu bahawa Datuk Seri Zahid ada berjumpa 4 kali dengan Datuk Mahathir. Saudara, perjumpaan pertama ini selepas dia Perdana Menteri, bukan sebelum. Tapi bila dia kerana dia yakin saya akan jadi Perdana Menteri, ini pembohongan. Kerana kali pertama perjumpaan di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya selepas Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Mana dalam perjumpaan itu, Dr. Mahathir minta UMNO dibubarkan. Ini realitinya. Tapi saya ingat Dr. Mahathir ni macam kata dia lah, Melayu mudah lupa. Dia ingat orang UMNO, rakyat sekarang ni mudah lupa. Dia lupa bahawa kita sekarang ni ada segala-galanya dalam kita punya rekod. Yang sebenarnya dia yang lupa. Orang Melayu dah tak lupa dah setiap kenyataannya. Kedua, perjumpaan di Muzium Kesenian Islam. Itu dekat pejabat ini Syed Muhtar Al-Bukhari lah, saudara. Di depan Masjid Negara. Waktu pertemuan itu adalah antara Datuk Seri Zahid Hamidi bersama Timbalan Presiden, Naib Presiden UMNO dan Dr. Mahathir. Dan dia juga sekali lagi meminta agar UMNO dibubarkan supaya ahli-ahli UMNO menyertai parti PBN. Itu pertemuan kali kedua, saudara. Saya harus menceritakan supaya dia dah dedah, kita dedahkan sekali, saudara. Kemudian, perjumpaan dengan Tuan Mahathir yang ketiga berlaku di rumah peribadinya di Seri Kembangan. Kali ini dia bercakap mengenai kemungkinan mewujudkan kerajaan perpaduan. Bersama-sama waktu itu adalah Tan Sri Muhyiddin dan Tuan Guru Hajadi. Yang ini Tuan Guru Hajadi kena tampil ke depan. You have to tell the truth. Tak boleh ikut dua orang ni. Makedum ni dah tak boleh pakai dah ni. Sebab mereka sudah mula berbohong. Yang keempat, perjumpaan sekali lagi di Seri Kembangan, rumah peribadi Dr. Mahathir. Waktu tu Presiden PAS, Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin, Presiden Warisan Datuk Seri Syafiq Abdal dan juga GPS turut membincangkan mengenai penubuhan kerajaan perpaduan. Jadi dari keempat-empat perjumpaan tersebut, Mahathir kata dia percaya, Datuk Zahid yakin bahawa dia akan jadi Perdana Menteri. Sedangkan keempat-empat perjumpaan tersebut, Mahathir telah pun jadi Perdana Menteri. Dia dah jadi Perdana Menteri waktu itu. He's already the Prime Minister. Ini yang kita berbohong. Dia mengatakan Zahid jumpa dia kerana percaya dia akan jadi Perdana Menteri yang ketujuh. Dia dah lupa dah nyanyuk. Dalam perjumpaan sebegitu ramai, apakah logik saudara? Dah begitu punya ramai, Datuk Zahid akan bercakap minta dirinya dilepaskan dengan membawa fail. Bagaimana kenyataan Tan Sri Muhyiddin bertimbun-timbun fail nak melepaskan diri dia. Adakah logiknya saudara?
Dan ini kita simpan dari segi logika kita. Dan berdasarkan urusan peristiwa ini, saya rasakan jelas Dr. Mahathir berbohong sekali lagi. Atau memang dia senada. Sememangnya memang dia senada dengan Muhyiddin untuk sama-sama berbohong menjelang pilihan raya negeri Johor. Bagi saya ini bukan masalah untuk rakyat Johor tahu pun. Rakyat Johor nak tahu aku nak makan apa. Kalau mengikut kenyataan Mahathir, dia bakal menjadi Perdana Menteri kata itu. Sedangkan hakikatnya, kalau dia bakal jadi Perdana Menteri, waktu itu Dr. Sri Zahid Hamidi adalah timbalan Perdana Menteri. Jangan lupa, sebelum Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib dan timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid. Dan waktu itu mana ada tuduhan? Mana ada sapina untuk mahkamah? Sebelum dia jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Saudara, mana ada pertuduhan, siasatan, naik ke mahkamah. Jadi, akhirnya macam sahabat saya lah, ada seorang sahabat saya telefon saya tadi. Dia kata, mintalah Datuk ulas sikit, jelaskan sikit supaya rakyat faham, dia kata. Sebab dia kata agaknya orang yang bangun dari sakaratul maut ni memang tiada kesedaran agaknya. Bagi saya, ini cerita orang nyanyuk. Tak tahulah kalau warga di Johor nak percaya dengan kenyanyukan begitu, terpulanglah. Sebab itu saya katakan sekarang ini bukan masanya kita menyerang peribadi, mengadakan cerita bohong. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Musliul Ampas. Berhentilah daripada kita cerita itu, cerita ini. Saya melihat keadaan begini, Dr. Mahathir ni tak henti-henti lagi. Dan saya melihat seolah ada dendam. Dendam yang tak berhenti dah sekarang ni. Lepas dia ratib nama Datuk Najib, sekarang ni dia ratib Zahid pula. Lepas ni tak tahulah pengamat dia marah nanti, dia ratib pula nama Muhyiddin. Meratiblah kamu. Cuma saya mengatakan, you sebagai orang yang baru saja baik sakit, usia begini, yang tak panjang mana pun, sudahlah Tun. Berhentilah buat benda-benda yang sebegini. Saya rasa kalau dia keluar daripada alam politik, ya biarlah anak dia sendiri menangani parti pejuang. Tak perlu pun dari belakang, tak payah nak campur, nak merasmikan itu ini. Perlu apa? Be a real statesman, a retired statesman, supaya orang menghormati anda. Dan ini sekarang ni saya tengok, saya kesian juga. Kena berlasah bagai anak. Teruk kena berlasah. Sakalah, itulah ni. Satu benda yang bukanlah gambaran yang baik, saudara. Sudahlah, you membuat masalah. Apa yang berlaku, rakyat tahu. Rakyat tidak lupa. Walaupun you kata Melayu mudah lupa, rakyat tidak lupa apa yang berlaku dalam landscape politik negara ini. Sentuhan siapa? Yang akhirnya sampai hari ini, selepas saja pilihan raya 14, you jadi Perdana Menteri, macam-macam berlaku. Lanjutannya, Allah ya Tuhanku. Dan hari ini saya tengok masih lagi tak tahu apa masalah sebenarnya. Tiba-tiba bernama melaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal dalam rayuan di mahkamah hari ini bagi mengembalikan semula sahamnya terhadap kerajaan untuk membatalkan sabitan kes liwat. Timbul balik kes liwat, saudara. Rakyat Johor tak nak dengar lah kes liwat. Kalau nak cerita pasal kes liwat ni, saya cakap, apa yang orang nyatakan terhadap batang tubuh Tan Sri Muhyiddin ni lebih teruk lagi. Saya mengambil sikap tak mahu. Katanya laporan bernama, dia kata panel 3 hakim yang terdiri daripada Datuk Lee Swee Seng, Datuk Abu Bakar Jaiz dan Datuk Supang Liang dalam keputusan sebulat suara menolak rayuan Presiden PKR itu dan memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi tepat dalam membatalkan saman pemula untuk Datuk Anwar Ibrahim. Dan saya pun satu hal juga, Datuk Anwar Ibrahim, sudahlah, you dah dapat pengampunan, sudahlah, buat apa nak dikaitkan lagi? Nah, ini masalah. Saya faham kadang-kadang masing-masing nak memperlihatkan, nak membela moralnya. Betul, tetapi kadang-kadang ada masanya kita nak memperbetulkan moral itu, kita dilihat tidak bermoral. Itu masalahnya. Saya tengok keadaan hari ini, bila laporan daripada bernama begitu, saya geleng kepala. Dan akhirnya cerita liwat timbul balik. Macam saya katakan, benda kudis tu korek, lepas tu tanpa ubat. Baik, besok korek lagi, akhirnya kudis jadi tokar. Dan sekarang ni Datuk Seri Anwar, tentulah orang tahu dia bermasalah dengan Pakatan Harapan. Ini memberi ruang untuk orang attack you pula. Jangan lupa, you juga bekas timbalan Perdana Menteri. Saya tak seronok melihat pimpinan negara kita yang bergelar statesman ini akhirnya soal keaiban mereka. Sebab itu saya tak mau bawa cerita tentang keaiban
berhubung peribadi Tan Sri Muhyiddin. Bagi saya bukan itu cara kita berpolitik. Tetapi kalau sesuatu yang dibuat yang berdasarkan kepada permasalahan cara pentadbiran, itu wajar disongsong. Macam mana sekarang ni dia kata dia nak jadi penasihat ekonomi lah, dia nak jadi balik sebagai Perdana Menteri. Yang dapat pada saya, macam saya janjikan, Stanford Holding saman kerajaan Johor, bukan ke zaman Tan Sri Muhyiddin. Ingat saya, 453 juta wang rakyat negeri Johor terpaksa digunakan untuk membayar ganti rugi kes salah laku beliau. Kerana Tan Sri Muhyiddin merupakan Presiden PBM hari ini, kononnya sedang berjuang untuk selamatkan Malaysia. Walhal MIWTL dan hari ini Mazli juga sedang buat pernyataan dia mahu supaya kertas dibuka berhubung dengan penglibatan Bistarinet. Saya bab-bab begini, okey kita bongkar. Soal macam mana beliau menjadi Perdana Menteri, meminta supaya digunakan 600 bilion untuk membantu konon rancangan ekonomi. Ini soal prinsip, bukan soal peribadi, saudara. Pada Ogos tahun 21 Ogos 2009, ini catatan. Tan Sri Muhyiddin menyatakan beliau tidak pernah menjual tanah pada Singapura, tapi beliau pernah didakwa terlibat dalam usaha dengan syarikat dari negara itu menukar status tanah di Johor untuk dimajukan. Itu pada 21 Ogos 2009. Dakwaan itu, saudara, terkandung dalam fakta kes. Itu saman Stanford Holding ke atas Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakannya. Mengikut dokumen Majlis Peguam, syarikat tersebut adalah syarikat di Singapura. Malahan ini dilaporkan oleh Asia Wall Street Journal pada 16 Jun 1995 yang melaporkan dalam dokumen Stanford kepada mahkamah pada penghujung tahun 1989, syarikat itu bersetuju dengan beberapa nama yang lain. Dokumen itu menyatakan adalah nama 2-3 orang nama dalam semua itu, dan waktu itu Tan Sri Muhyiddin jadi Menteri Besar Johor. Ini bagi saya skandal besar. Dan akhirnya rakyat Johor terpaksa membayar penalti dan sebagainya. Ini perlu disongsong. Sebab itu bila dia kata, banyaklah saudara saya tengok menurut Stanford, ini kes Stanford ni saudara boleh layari. Saya nak cerita satu persatu pun ini peribadilah saya kata. Ini jumlah banyak. Kita bayaran ganti rugi 313.25 juta. Ini bukan sikit, saudara. Dan ada pula nama syarikat macam Kelana Venture. Jadi saya tengok keadaan begini, macam mana yang you kata kamu nak selamatkan Malaysia? Macam mana kamu kata kamu nak selamatkan Johor? Bagaimana kamu nak mengadun suasana politik di Johor? Sebab itu saya kata sepatutnya dia juga sendiri ikut Dr. Mahathir, leave it. Nak kata tak bergeta, tak ada geta. Saya tak tahu apa yang dikejar dalam hidup dia sekarang ni. Nak kata tak ada geta, dia dah ada geta sekarang. Tak payahlah kita nak bongkar, saudara. Biarlah bagi saya. Tapi kalau wang rakyat ini disonglap apa semua, bolehlah kita buat siasatan RCI. Tapi kalau tak ada, kita tengok, boleh kita sudahlah. Yang sudah tu sudah. Kita mesti boleh untuk to forgive, tapi cannot forget. Jadi untuk dia kembali dalam arus perdana politik ni tak payah. Dan buat apa nak sibuk-sibuk di Johor? Saudara, saya tengok sekarang ni terdapat lebih kurang 217 calon-calon mewakili beberapa parti yang akan bertanding di Johor. Barisan Nasional 56 orang yang mewakili parti UMNO, MCA, MIC dan Kongres India. Kemudian parti PBM. Yang bersama antaranya Parti Perikatan Nasional, itu Parti Peribumi PBM, PAS dan Gerakan 56 orang. Dan ada pula Pakatan Harapan, iaitu DAP, Amanah, PKR dan Muda, juga 56 orang. Parti Pejuang, tadi dah mengumumkan bahawa dia akan bertanding sebanyak 42 kursi. Parti Bangsa Malaysia, yang ini parti yang baru ditubuhkan. Banyak orang kata ini ada di belakang tabirnya, kononnya ada yang menuduh. Saya tak tuduh, saudara, tapi ada yang menuduh bahawa ini penglibatan Azmin dengan Zuraidah. Tak tahulah saya. Tapi katanya dia akan bertanding 4 kursi. Parti Putra pun nak masuk juga, 1 kursi. Parti Sosialis Malaysia 1 kursi. Dan Parti Integriti 1 kursi. Jadi jumlahnya 217. Ini tak termasuk calon bebas, saudara. Daripada 217 ni, kalau masuk calon bebas tak tahulah berapa lagi. Jadi dalam keadaan begini, saya meminta lah secara peribadi, kalau mereka yang baik rapat dengan Dr. Mahathir, sudah-sudahlah.
supaya anda tidak memperlihatkan orang tua ni tua nyanyuk. Betul, bila dulu dia kata Melayu mudah lupa, sekarang ni bukan lagi dia bukan mudah lupa, dia dah tua nyanyuk. Kenyataan-kenyataan yang buat tak betul. Dan hari ini Datuk Zahid Hamidi telah pun memanggil peguamnya untuk melakukan tindakan saman. Presiden UMNO perlu membela diri. Dia mahkamahnya pasti kan masuk mahkamah dalam usia yang begitu. Kubur kata mari, rumah kata pergi, sudah-sudahlah. Begitu juga macam Tasimuddin. Lontar kenyataan. Setelah kali Dr. Zahid kata, okey, saya dengan ini akan melakukan sumpah laknat. Buat di mana? Di kawasan dia sendiri. Pun tak jawab. Ini gambarannya, saudara. Saya melihat bahawa cukup-cukuplah Melayu ni berbalah. Saya letih tengok mereka. Saya lebih suka menyantuni apa nak buat. Sebab itu, saudara, saya jangan marah. Sebab itu saya melihat apa yang disuarakan oleh pimpinan UMNO lain tak ada sebab kita nak kembalikan kestabilan politik. Supaya ekonomi negeri Johor dapat diperbaiki. Titah Tuanku pun begitu concern melalui apa yang dituarakan oleh Tengku Mahkota Johor. Dia mahu melihat ekonomi negeri Johor kembali berkembang, kembali menjadi antara negeri pendahulu, negeri utama dalam mengembalikan kedudukan Johor sebagai peneraju ekonomi di negara kita ni. Ya, ini yang kita harapkan. Pilihan raya lah. Jadi kalau dah nyanyuk tu, janganlah kamu usung dia ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini hanya untuk desire kamu. Saya dengan kejap tadi, saya melihat memang tak boleh siapa menafikan. Seolah-olah ada satu conspire atau satu kerjasama antara Tasimuddin dengan Dr. Mahathir. Sebab nadanya sama. Cerita lain tak ada, kelas dan mahkamah. Rakyat dah benci lah sebenarnya. Rakyat dah letih dengan cerita kelas dan mahkamah. Memang kali pertama memeranjatkan, tapi dah itu didengungkan saban hari. Yang ini tak boleh. Anda tak bolehlah penipuan ini rakyat akan percaya. Saya tidak yakin warga Johor boleh terpengaruh dan terperangkap dengan politik dogma yang sebegini. Yang rakyat Johor nak tahu lepas pilihan raya ni kami nak makan apa? Apa yang ada dalam poket kami? Apa jaminan kamu? Saya harap warga Johor dapat berfikir secara matang. Tengoklah bagaimana percaturan politik yang sebegini kita ketepikanlah. Let's move. Johor harus kembali berada di kedudukannya sebagai peneraju ekonomi negara. Politik Johor mesti distabilkan. Ekonomi Johor mesti diusahakan untuk menjadi sentiasa berada dalam keadaan yang membahagiakan rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.